家主里平安。 Saudara-saudari, shalom di dalam Tuhan. 我们在华人新年的期间，所以在这里恭祝大家新年蒙恩。 Kita masih dalam suasana Imlek, jadi saya mau mengucapkan selamat tahun baru Tionghoa kepada saudara-saudari semuanya. 谢谢牧师的安排，让我今天能够在这里跟大家分享信息。 Terima kasih untuk pengaturan dari Boksu sehingga saya boleh membagikan kabar Injil kepada saudara-saudari. 今天是贵堂的所谓的嘉陵主日， Hari ini adalah hari Minggu Usinda di gereja ini. 所以就跟大家来分享有关于这些嘉陵乐龄的信息。 Jadi saya akan berbagi Injil terkait Usinda. 我们马来西亚、新加坡，我们都是叫乐龄，senior citizen 我们都是叫乐龄我们没有叫嘉龄Kalau di Malaysia kita sebutnya kata leling atau senior citizen. 那我们先来看一幅的图画， Kita akan melihat sebuah gambar. 这就是人的一生。 Ini adalah siklus hidup manusia. 你看开始的时候，我们大家都写着爬， Kita lihat pertama kita belajar untuk merangkak, 然后我们就写着站， kemudian belajar berdiri, 然后走。 berjalan. 那么进入学校，我们就读了10多年的书，然后我们就毕业了，就出来打拼了。 Kemudian kita belajar di sekolah, kemudian bekerja. 之后你看，我们已经赚到一笔钱， Dan setelahnya kita sudah punya uang, 然后你有你自己的产业了，什么车子、物质了、孩子了，你的事业。 kemudian kita punya harta, punya anak, punya rumah, dan usaha. 那么最后你退休了，多了一只脚Saat kita pensiun, kita bertambah satu kaki. 那时候你需要动感了咯Jadi kita butuh satu tongkat. 如果你觉得拿动感比较不好看，好像以前我槟城的老会有说，牧师拿动感歹看了，我说歹看不要紧你拿雨伞嘛是像Jadi kalau ada jemaat senior di gereja saya mengatakan, Bu Su saya pakai tongkat itu jelek sekali. Kemudian saya sarankan pakai payung saja. 最后坐轮椅了，靠着别人推。 Kemudian kita menjadi duduk di kursi roda dan mengandalkan orang untuk mendorong kita. 坐轮椅无所谓嘛，你看推去 supermarket、restaurant 也可以照看、照玩、照吃的，无所谓。 Kursi roda tidak apa-apa, ada yang dorong kita, kita tetap bisa pergi ke supermarket, pergi ke mall untuk makan, bermain dan lainnya. 接下来最后一站就是扛在那边等着上帝点名 Dan terakhir adalah halte terakhir yaitu kita ada di tempat tidur dan menunggu dipanggil Tuhan. 这是人的一生，这一生也不过是短短的几十年。 Inilah siklus hidup manusia yaitu hanya singkat. 你再看这幅图画， Kemudian gambar kedua. 你看这些 baby 幼童它是用着4个轮子的椅子。我记得小的时候我的女儿他们也是坐这个轮子学走路的。 Kita lihat baby ini dia pakai alat dorong untuk membantu berjalan. Saya ingat anak-anak saya juga menggunakan barang yang sama. 你看老的时候，我们也需要用膝盖卡的那个架子在那边走路。 Kemudian saat kita sudah tua, mungkin kita juga perlu 4 kaki yang akan menopang kita. 那4个轮子、4个枝子的脚，看起来没有什么分别的啦。 Kita lihat 4 roda ini kelihatannya tidak ada berbeda. 人的开始跟人的结束好像都是一样的。 Jadi manusia memulai dan mengakhiri dengan cara yang sama. 然而在这个过程当中，你怎样生活，这个才重要。 Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani hari di antaranya. 有句话说Ada 生是偶然病是突然老是自然死是什么必然定掉。 Ada satu perkataan, dilahirkan adalah suatu kebetulan, penyakit terjadi secara tiba-tiba, penuaan adalah hal alamiah, kematian tidak dapat dihindari. 那老是自然，我们会什么慢慢的变老。 Menjadi tua itu secara alami, kita semua akan menjadi tua. 那有人说我们人跟车一样都是什么？都是在旧Ada yang mengatakan manusia sama seperti mobil, terus mengalami depresiasi, penyusutan. 你出一辆新车，一上路你要卖就亏了咯。 Saat kita beli mobil baru, setelah kita pakai di jalan, harganya pasti turun. 那车呢，越久就越没有价值，它不会增值的。
Mobil itu nilainya semakin turun, dia tidak akan menjadi makin naik. 如果你买一间屋子在好的地点哦，可能10年之后，哇，这个屋子哦，哇，涨了几十%了。 Tapi kalau kita beli rumah di titik yang benar, maka mungkin beberapa tahun lagi nilainya akan naik. 但是车每一年都是这旧的啦，你一定是亏的。 Tapi kalau mobil setiap tahun pasti menyusut dan menjadi rugi. 我们人跟车是一样，我们活一天就什么减少一天。 Kita manusia sama seperti mobil, setiap hari kita lewati berarti usia kita berkurang. 我们每一年多1岁，也意味着什么？减就会。 Kalau setiap tahun kita usia bertambah, artinya setiap tahun usia kita berkurang juga. 所以老是自然的。 Jadi menjadi tua itu alami. 所以我们要明白这句话哈。 Jadi kita harus memahami perkataan berikutnya. 老是人生的一个自然过程，只要自己肯接受老化是一个事实，然后尽量去保持健康的状态，继续做一些自己认为有意义的事。 Penuaan adalah proses alami dari siklus manusia. Asalkan kita mau terima kenyataan menjadi tua, kemudian melakukan yang terbaik untuk memelihara kesehatan fisik kita dan lakukan hal yang dianggap bermakna bagi diri sendiri. 那若是你能够这样哦，你便能够过一个很有意义的晚年。 Kalau kita bisa mengikuti hal ini, maka kita akan menjalani hari tua yang bahagia. 我们知道哦，现代人的寿命啊，让讲叫咩人的命比以前的人啊越来越高了。 Kita tahu usia manusia saat ini lebih lama dari saat dulu. 那根据世界官方的记录哦， Dari proses penelitian dunia, 世界最长寿的老人啊，就是这个在法国的这个老人家。 catatan manusia tertua ada di Prancis, di Eropa. 他一共活到122岁又164天。 Jadi dia hidup sampai 122 tahun, 164 hari. 那么根据一些科学家的研究啊， Dan penelitian menyatakan, 若是一个人的身体健康的话哦，他的寿命可以活到几岁？你知道吗？185岁。 kalau orang dengan tubuh yang sehat mungkin bisa hidup sampai 155 tahun. 所以，如果你身体健康的话，你会又懂得保养你自己的话，如果100岁是没问题的啦。 Jadi kalau kita bisa hidup punya sehat dan kita bisa menjaga kesehatan kita, maka hidup lewat 100 tahun pasti bisa. 好，你想一想啊， Coba kita 如 pikirkan. 果你60岁你就退休了，你前面还有一般的路要走咯。 Kalau kita pensiun umur 60 berarti masih ada 60 lagi untuk lalui. 你还要活40-50年哦。 Kita masih perlu hidup 40-50 tahun lagi. 如果你退休之后啊，你无所事事哦，你可以想象啊，你要怎样生活哦？ Kalau setelah pensiun kita tidak lakukan apapun, coba pikirkan bagaimana jadinya kita. 你打了这困车，你唔知要做下咩哦？ Tiap hari cuma tidur, tidak tahu harus lakukan apa. 我觉得这是很恐怖的事情啊。 Bukankah ini sangat menakutkan? 当然不是每个人都能够活到115岁啦，所以你不需要担心啦哈。 Tentu saja tidak semua orang bisa hidup sampai 115 tahun, jadi jangan khawatir. 那2017年我们马来西亚的这个统计哦，他这样报告说，马来西亚的华人啊，平均的年龄是什么啊？男性平均寿命75岁，女性平均寿命80岁。 Menurut survei catatan di Malaysia, rata-rata usia pria adalah 75 tahun dan perempuan 80 tahun. 那这是我们平均的年龄啊。 Ini adalah batas rata-rata usia. 若是用平均的年龄来看哦， Kalau dengan kita melihat dari rata-rata usia, 一个人60岁退休之后，他前面至少还有10年、20年的时间。 jadi setelah pensiun usia 60 masih ada 10-20 tahun lagi. 那么这段时间呢，你要怎样生活？你退休了要怎样活？ Jadi selama waktu-waktu ini bagaimana kita hidup? 那我65岁退休， Saya pensiun usia 65. 若是上帝能够给我活过80岁的话， Kalau Tuhan izinkan saya hidup sampai usia 80, 我还有15年了。 berarti saya masih punya 15 tahun. 这15年我要做什么？ Apa yang akan saya lakukan untuk mengisi 15 tahun ini? 如果没事做，大家就困车没代志做，哇，是一件很痛苦的事，你知道吗？
Kalau tidak ada yang harus bisa saya kerjakan, cuman tidur, makan, dan bangun, maka ini akan sangat menyakitkan. 所以我们要怎样来度过我们人生最后这个阶段，就是我们的晚年。Jadi bagaimana kita harus menjalani usia senja kita? 2015年啊，这个联合国他看到人类的年龄越来越高了咯。Di 2015 PBB melihat rata-rata usia hidup manusia itu semakin tinggi. 所以他们就发表了一份对年龄重新划分的标准啊，你看他们的标准。 Akhirnya mereka membuat satu standar baru dalam pengklasifikasian usia manusia. 0到17岁以下叫做水囝囡仔屁。 Usia 0 sampai 17 tahun masih dianggap anak-anak. 你18岁到65岁，青年人、少年人啊。 Usia 18 sampai 65 dianggapnya pemuda. 66到79啊，我那个叫中年人啊。 Usia 66 sampai 79 disebut parubaya. 80、89啊，嗰時算老人家。 80 sampai 99 tahun baru dianggap orang tua. 如果你活过100岁，我那个叫做長命老人啊。 Dengan usia di atas 100 tahun dianggap orang tua yang berumur panjang. 如果从这个标准来看哦， Kalau kita melihat dari standar ini, 我们当中啊，很多人啊，让69、79，让人都是中年人了咯，我们才是中年人哦，还不是老年人哦。 kalau kita lihat di antara kita itu usianya di antara 66 sampai 79, berarti kita masih parubaya, bukan orang tua. 你看。 若是这样，我们前面还有10多20年的路要走啊。 Kalau kita lihat, kita masih punya 10-20 tahun untuk dijalani. 那你退休之后，你要怎样生活？ Jadi bagaimana kita harus menjalani hidup setelah pensiun? 这个是很重要的。 Ini sangat penting. 在我们马来西亚，60岁以上我们就称为什么 senior citizen， 就是年长的公民。 Di Malaysia, setelah usia 60 ke atas kita disebut senior citizen. 我们会享受一些政府的福利哦，有一些我们每一年还有100 ringgit 有的拿的咯。 Kita mendapatkan beberapa fasilitas dan hak istimewa. Misalnya setiap bulan kita menerima 100 ringgit. 你坐火车、坐巴士、坐 MRT 还有折扣的咯。 Dan kita kalau naik kereta api, bus dan MRT kita dapat diskon. 那虽然我们老人有这么多的福利可以享受， Sekalipun kita sebagai orang tua menikmati banyak kemudahan dan fasilitas, 但是老人老啊，这个名词啊，听起来比较消极啊，老啊， tapi kata tua ini terkesannya sangat sedih. 听起来比较好像悲观老了， Rasanya itu menyedihkan. 所以就不叫老了，叫什么乐龄啊，乐龄人士啊。 Jadi kita tidak mengucapkan kata tua, tapi usia bahagia. 那乐龄人士的意思就是说，乐龄就是乐在生活的年龄，或是快乐的年龄。 Usia bahagia atau usia gembira adalah masa kehidupan yang sukacita atau usia yang penuh dengan 意 kegembiraan. 思就是说，你进入老年，你应该是进入快乐的年龄，乐龄。 Artinya saat kita memasuki usia gembira berarti harusnya hidup kita penuh kegembiraan. 但是老年啊，是不是真的快乐的年龄呢？ Tapi apakah benar usia tua itu artinya usia yang penuh kegembiraan? 不见得咯。 Belum tentu. 我们看到很多老人啊，都很凄惨，哪里是快乐的年龄啊？ Kita lihat banyak orang tua juga hidupnya tidak bahagia-bahagia amat gitu. 那么我们就乐龄代替老年哦，就是在激励我们。 Jadi usia gembira menggantikan kata usia tua itu untuk mengingatkan kita. 不要消极，不要悲观。 Jangan patah semangat, jangan negatif. 我们是进入快乐的年龄， Karena kita sedang memasuki usia gembira. 那么我们应该用另外一个角度来看我们的退休。 Sehingga kita harus melihat usia pensiun kita dengan sudut pandang yang berbeda. 那在英文呢，退休我们说 retired。 Dalam bahasa Inggris kata pensiun itu adalah retired. 这个 tired 呢，说哎呀，我很 tired， 我很累，但是 tired 也是一个轮胎。 Tired itu pengertian lainnya adalah lelah atau juga ban roda. 那么如果你用积极的角度来看 retire， 就是我不再是累，我乃是在什么换另外一个轮胎。 Kalau kita menggantikan sudut pandang kita secara optimis positif, maka kita bisa melihat bahwa itu artinya roda.
多一个轮胎就意味着，我增加了多一分的生命的力量。 Dengan menambah satu roda, berarti hidup kita ada satu tambahan kekuatan. 那退休对我们来说是什么？ Jadi apa arti pensiun bagi kita? 退休是转换另一个跑道，我们重新再出发。 Pensiun ada beralih ke landasan lain untuk kita memulai lagi. 你记得，生命永远是向前的，只是我们走的步伐可以不一样。 Kita tahu bahwa hidup selalu menuju ke depan, tapi cara langkah kita mungkin bisa diubah. 我们退休人士不需要再拼啊，不需要再冲了。 Kita pensiunan tidak perlu buru-buru atau harus cepat. 而是放慢我们的脚步，悠悠闲闲啊，你印尼话三大啊，走走这样啊。 Kita bisa memperlambat langkah kita atau berjalan dengan santai. 这就是乐龄啊，乐在快乐的年龄。 Ini artinya usia gembira, yaitu berusaha gembira di masa usia pensiun. 那我们马来西亚、新加坡用乐龄，你们印尼用嘉龄。那么香港啊，他们不用乐龄，不用嘉龄，他们用什么？支龄。 Di Indonesia kita kata caling, di Malaysia kita kata leling, usia gembira, tapi di Hong Kong mereka mengucapkan celing atau usia bijak. 支龄就是很有智慧的年龄啊。 Artinya usia di mana pemikiran itu sangat arif bijaksana. 老人应该是有智慧的啦，哈。 Harusnya orang tua itu punya harus arif dan bijaksana. 因为在人生各方面，我们的经验都很丰富， Karena secara usia pengalamannya lebih banyak. 所以我们应该有智慧的来面对我们老年的生活。 Sehingga harusnya lebih berhikmat dalam menghadapi hidup. 不过香港卫理公会，我们香港的卫理公会啊，他们也不用支龄，他们用另外一个名称叫精龄啊。 Tapi di Metodis di Hong Kong mereka tidak menggunakan kata usia bijak, tapi usia emas. 那精龄就是英文 Golden Age 翻译过来了，精龄黄金的这个年龄。 Yaitu usia emas. 不管你用什么龄都好了啊。 Tidak peduli usia apapun dinyatakan. 简单的来说，我们的人生最后一个阶段的生涯，我们要怎样来过这一段老年的生活？ Intinya di tahap akhir kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. 那谈到老年呢，总有一些的诗词啊，我们会应用的。 Kalau kita bicara terkait usia senja, maka ada beberapa ayat yang kita akan 我们说什么？夕阳无限好，只是近黄昏。 Ada peribahasa betapa indahnya saat matahari tenggelam, namun hari sudah hampir senja. 夕阳是真的很美啊！ Matahari tenggelam bukankah sangat indah? 太阳下山之前发出的光辉是金黄色的，是很美，什么艳丽的晚霞。 Karena sinar terang yang dipancarkan oleh matahari saat mulai tenggelam itu sangat indah. 太阳发出的光辉最美的时刻就是日出和日落。 Cahaya matahari yang paling indah adalah saat terbit dan tenggelam. 我看过最美的日出是在埃及的西乃山。 Saya melihat cahaya matahari yang begitu indah yaitu di Gunung Sinai. 我们去这个圣地的时候，我们也去爬摩西爬的那个西乃山，爬到上面又辛苦又冷的半面等，就是等着看这个日出而已。 Jadi kami saat saya travel rohani, saya mengunjungi memanjat Gunung Sinai untuk menunggu matahari senja. 我看过世界最美的日出啊，你知道我在那里看啊？日落，你知道我在那里看日落吗？ Saya melihat matahari terbit di Gunung Sinai, di mana saya melihat matahari tenggelam. 我看过这个日落，实在是太美了，就是在你们的巴厘岛。 Saya melihat matahari tenggelam itu ada di Indonesia, di Pulau Mali. 夕阳就是日落。 Jadi matahari tenggelam. 多美的日落，很可惜，不久就要被黑夜什么吞吃了。 Tapi tidak peduli betapa indahnya matahari sinar tersebut, bukankah itu akan sangat singkat dan segera hilang. 所以当我们应用这句话的时候，我们也感叹说：“哎呀，我们日子无多了，好像什么太阳被落山了。” Jadi kalau kita ibaratkan dengan hidup kita, kita akan bilang hari-hari tidak lama lagi. 所以有 Sebentar 些 juga 人 akan 很乐 tenggelam. 观的改一改，他说什么“夕阳无限好，贵在什么近黄昏”。 Jadi orang-orang mulai mengubah karena indahnya matahari tenggelam sehingga waktu senja itu sangat indah, sangat bernilai.
夕阳无限好啊，何求尽黄昏。 Dan karena indahnya matahari tenggelam, kenapa kita harus khawatir untuk usia senja? 哎呀，不管你怎样改了，改来改去，世事就是世事了。我们老人家就是太阳要下山了。 Tapi tidak peduli bagaimana diubah, kita sadar bahwa usia senja itu berarti saat matahari akan tenggelam. 然而，在太阳下山之前，让我们发出生命最后的光辉，成为黄金岁月。 Sehingga sebelum matahari tenggelam, kita harus menggunakan kesempatan itu, kita harus menjalani hari-hari penuh, hari-hari yang indah. 犹太人有一句格言这样说：对愚人老年是冬天，对贤人老年是黄金期。 Sehingga ada perkataan bagi orang bodoh usia tua adalah musim dingin, tapi bagi orang bijak usia tua adalah masa emas. 那么我们的老年是冬天还是黄金期，这就在于你怎样过你最后这个阶段的时期。 Jadi apakah usia tua kita adalah musim dingin atau masa emas itu tergantung bagaimana kita menjalani dan kita memilih menentukannya. 啊，这个 Jimmy Carter 前美国的总统，哎，他今年啊99岁哦。 Ini adalah Presiden Jimmy Carter dan beberapa hari yang lalu beliau berusia 99 tahun. 他1981年啊，他就卸下他的总统。 Di tahun 1981 beliau pensiun dari presiden. 他不做总统之后，他去做什么？他去做义工啊。 Apa yang dia lakukan setelah pensiun dari presiden? Dia melakukan banyak kegiatan amal. 他做木匠，他为那些流浪汉来建造屋子啊。 Dia menjadi tukang kayu dan dia membangun rumah-rumah bagi mereka yang tidak punya rumah. 还有他在教会担任主日学的老师，教主日学。 Dan dia menjadi guru sekolah minggu, mengajar sekolah minggu di gerejanya. 他是我们卫理公会的会友，也在教会担任执事。 Dan dia juga jemaat metodis dan menjadi majelis. 他出版了一本书，就是《The Virtue of Aging》，告诉我们说怎样过一个快乐退休的生活。 Dan dia mengeluarkan sebuah buku The Virtue of Aging atau keindahan atau dari penuaan. 对他来说，老年啊是黄金的岁月。 Karena bagi beliau usia tua adalah masa emas. 他发出生命的光辉， Jadi dia harus memancarkan hidup yang lebih bernilai. 让他的人生最后一个阶段成为黄金的岁月。 Sehingga di tahap akhir hidupnya dia bisa menjalani masa-masa yang indah, emas. 那摩西是人类历史最伟大的领袖之一。 Dan Musa adalah satu tokoh yang begitu hebat dalam sejarah. 圣经告诉我们，他活到什么120岁。 Dan Alkitab menyatakan dia hidup sampai usia 120 tahun. 他说摩西死的时候120岁，仍然强壮，视力他的眼睛还很好啊。 Di situ disebut Musa mati pada usia 120 masih kuat dan bagus penglihatannya. 那圣经和合本翻译他是这样翻译啊，眼目没有分化，精神没有衰败，128岁，个安尼目睭个金金个。 Dan terjemahan bebas mengatakan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Itu di usia 120. 哎，我读了这段经文，我就很自卑啊。 Saat saya membaca ayat ini saya menjadi sangat minder. 圣经说摩西128岁，目睭个金金个。 Dia disebut Musa usia 120 matanya masih belum kabur. 我的眼睛就差了，青光眼啊。 Tapi mata saya juga sudah lebih buruk dari itu. 这只眼睛差不多爱起眉了，抠这一类呢。 Jadi mata kanan saya itu sudah hampir tidak bisa melihat. 我的年龄是摩西的差不多一半，但是你看我们的身体啊，比摩西差了这么多。 Usia saya masih setengahnya usia Musa, tapi kondisi fisik saya itu sudah begitu buruk. 那摩西在世上120岁的时候，他知道他自己离世不远了。 Musa di usia 120 menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi. 他听到上帝开始点他的名了， Dan dia sudah mulai mendengar Tuhan sudah memanggil 他就 namanya. 做了最后一件的工作。 Jadi dia melakukan satu hal terakhir. 他
他祝福以色列12支派。 Dia memanggil 12 suku 当 Israel. 他祝福亚瑟这个支派的时候，他说了这句话：你的日子如何，你的力量也必如何。 Dia memberkati suku Israel dan berkata selama umurmu kiranya kekuatanmu. 那另一本中文的翻译本是说：愿你有生之年永享康宁。 Dalam versi Mandarin disebut semoga engkau memiliki kesehatan dan kedamaian selama hidup. 那你的日子如何？这个日子啊，是指什么？ Hari-harimu bagaimana? Apa artinya? 现代中文翻译本它是翻有生之年。 Dan versi Mandarin mengatakan tahun-tahun hidupmu. 那有生之年就是说，还活着，够活掉。 Artinya selama kita hidup. 我们活着，我们才能够数算我们的日子。 Selama kita hidup, kita baru bisa menghitung hari-hari 若是 kita. 一个人死了，就表示他的日子什么停止了 ，stop。 Kalau kita sudah meninggal, maka hari-hari kita juga sudah berhenti. 比如说这个是我的爸爸，我的父亲， Ini adalah ayah saya. 他在世的日子是1924年到2013年啊，他一共活了89岁啊。 Dan beliau tahun hidupnya adalah dari 1924 sampai 2013 tahun, yaitu 89 tahun. 这是他活的日子， Ini adalah tahun-tahun hidupnya. 活着我们才有日子， Selagi hidup maka kita punya hari. 死了日子就没了。 Kalau kita sudah meninggal maka tidak ada akan 所以 hari. 活着很重要的一件事。 Sehingga saat kita hidup kita harus pentingkan hal ini. 那么我们就应当乐在生活，活出人生每个阶段的责任。 Kita menjalani kehidupan dengan sukacita untuk memenuhi tanggung jawab dalam berbagai fase hidup. 那人生有分少年、成年、中年、老年各种不同的阶段。 Ada 3 tahap dan berbagai macam tahap dalam hidup kita. 让我们在每一个阶段尽我们的本分。 Sehingga dalam setiap fase hidup, mari kita lakukan tanggung jawab kita dengan baik. 那有一个大家很熟悉的小故事，讲到上帝创造天地万物的时候， Mungkin di antara kita pernah dengar satu cerita saat Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala 他 isinya. 创造牛，他说给牛50年的命，50。 Saat Tuhan menciptakan sapi dan diberikan usia 50 tahun. 这牛觉得50年太短了啦，因为他的工作很辛苦嘛，对吗？每一天都做工，我吃草了咯，50年做咩贵买？ Si sapi merasa, aduh 50 tahun lama sekali karena apalagi saya harus bekerja begitu berat dan saya hanya makan rumput. 上帝50年太短啊，那上帝就答应他，好啦，你50买好啦，好你20年啦 ，OK， 20年。 Kemudian si sapi kata, Tuhan itu kayaknya kepanjangan, boleh dipendekin saja. Tuhan katakan, ya sudah 20 tahun saja. 创造狗的时候，上帝给他20年的命，好你到20年的命。 Saat Tuhan menciptakan anjing diberikan usia 20 tahun masa hidup. 狗也嫌啊，20年太短啊，安尼短。 Dan anjing mengatakan 20 tahun lama amat. 因为以前的狗跟现在的狗不同嘛，现在的狗杀青的就啊，以前的狗就是看门啊，吃狗骨吃骨呢，很无聊啊，20年买10年就好了。 Karena anjing zaman dulu dengan anjing zaman sekarang kan sudah beda. Anjing sekarang dipakai baju dengan bagus, dikasih makan yang enak. Tapi anjing dulu itu disuruh jaga pintu, dikasih sisa makanan. 上帝也答应他，给他10年的命。 Akhirnya Tuhan setuju dan memberikan 10 tahun masa hidup. 那创造猴子也给猴子20年的命。 Saat Tuhan ciptakan monyet, diberikan usia 20 tahun masa hidup. 猴子说：“你看，我生个那歹看一摆啊，还要娱乐啊，好人笑啊，哎呀，而且佫食金蕉呢，20年安尼等咗咪去买啦买也买，上帝可以10年好啦，好了10年算了。 Kemudian monyet juga komplain, aduh rupa saya begitu buruk, terus ditertawakan, diejek orang dan saya hanya makan pisang. Mendingan tidak usah lama-lama. Akhirnya Tuhan setuju dan berikan 10 tahun masa hidup. 好，接下来上帝做人了。 Akhirnya Tuhan menciptakan manusia. 上帝嘅人講：好你25年嘅命。
Tuhan katakan saya berikan kamu 25 tahun masa hidup. 哇，人聽了未好勢，咩啊？25年的低呢？我讀冊，我做工，我教因啊，死翹翹了，太低了未好勢啊！你講 Kemudian manusia komplain, katanya itu tidak cukup karena saya harus belajar, sekolah, bekerja, berumah tangga dan lain-lain. Itu tidak cukup. 即係人家上帝叫啊，講誒，即係牛賣嘅命，狗賣嘅命，老狗賣嘅命，誒，你好啊嘅咧。 Akhirnya manusia tawar-menawar. Itu masa usia yang sapi tidak mau, yang anjing tidak mau, monyet tidak mau, itu buat saya saja. 然後上帝憐憫我們人啦，就把牛狗猴子不要的歲月啦，就給了我們人，所以呢，加起來呢，讓人夠75歲，哈，happy 啊，75歲。 Akhirnya Tuhan merasa kasihan dan ya sudah masa usia, sisa usia sapi, anjing dan monyet diberikan kepada manusia dan akhirnya manusia diberikan masa hidup 75 tahun. 所以你看我們人的一生。 Sehingga kita lihat perjalanan hidup manusia. 25年，我們讀冊、做工、結婚，哇，鬼狼嘅嚇，很開心的生活。 25 tahun pertama kita sekolah, bekerja, menjalani hari-hari dengan seperti manusia layaknya, bahagia. 接落嚟30年，牛嘅命30年，咱做牛做馬嘅命，做牛做馬在那邊拖啊，做工啊，拼個半死啊。 Kemudian 30 tahun kemudian kita menjalani masa hidup sapi, yaitu menarik beban, bekerja tiada henti. 30年都拖個半死，接落嚟都退休了啦。 Tiga- 退休了係咩啊？10年是狗嘅命了。 Kemudian setelah 30 tahun lelah menarik seperti sapi, akhirnya kita pensiun. Kemudian kita menjalani masa hidup anjing. 狗嘅命係咩啊？顧厝顧妹，囡仔去做工，厝村落嚟老嘅人顧妹啊。 Apa maksudnya? Setelah pensiun itu kita seperti anjing yang menjaga rumah, menjaga di rumah karena anak cucu sekolah dan bekerja. 我在槟城的，也在槟城的一对老夫妻告诉我，牧师啊，我下个礼拜没有来聚会，我要去吉隆坡跟我的孩子去我吉隆坡我孩子的家。 Seperti ada jemaat saya di Malaysia di Penang mengatakan, Muslim saya tidak bisa hadir ibadah karena saya harus ke Kuala Lumpur ke rumah anak saya. 我跟他说很好啊，可以上啊天伦之乐，跟你孙剃头啦。 Saya katakan senang sekali kamu akan bermain dengan cucumu kan. 他说牧師唔是啊， Katanya bukan bosku. 有人佢嘅靠出國剃頭啊，出冇人過嘅我嘅過處啊。 Mereka sekeluarga pergi ke luar negeri jadi saya harus jaga rumah. 還有啊，啲人嘅厝一隻青曬狗啊，冇人過啊，就俾我企邊過狗啊。 Dan di rumah mereka itu ada anjing peliharaan yang dipakai baju, jadi saya otomatis menjaga anjing itu. 個啊，呢個厝個一個印尼嘅工人啊，格格啊，冇人過嘅，未使啊，就俾佢過格格。 Dan ada asisten rumah tangga, mbak di sana yang harus saya temani juga. 這是狗嘅命。 Ini adalah nasib anjing. 接落嚟啦，有孫了咯，有孫了咯，歡喜啊！呢時是老狗嘅命嚟了。 Kemudian kita menjalani masa hidup seperti kera. 你個孫個孫剃頭，做咩可以去借啊？借嗰啲學校諗病嘅人個孫啊！ Saat punya cucu, kita akan bermain dengan sang cucu, kita biarkan dia naik badan kita seperti kuda. 哦，讓人老骨頭個拍練到好，好讓你孫看起笑咯啦。 Saat mereka di atas badan kita, kita juga harus merangkak seperti anjing untuk supaya membuat dia tertawa. 呢是老狗嘛，好人歡喜，好人笑嘛。 Bukankah itu mirip seperti monyet yang ditertawakan menjadi tertawaan orang-orang? 這是人生的每一個階段。 Ini adalah tahap fase hidup manusia. 但是不管是在人生的那一個階段，都應該盡本分去做，並且樂在生活，享受生活。 Namun tidak peduli di tahap manapun kehidupan kita berada, lakukan bagian tugas kita dengan baik, hidup dengan penuh sukacita dan nikmati kehidupan. 即使你做牛啊，歡喜去做牛啦。 Sekalipun menjadi seperti sapi, kita harus lakukan dengan 即使你 sukacita. 做狗做猴子，盡本分，開開心心去做，那麼你自然就會什麼感受到很幸福的。 Sekalipun seperti anjing atau kera, tapi kita lakukan dengan sukacita, maka kita akan menikmati kebahagiaan. 好像我退休了哦， Seperti saya sudah pensiun,
我就是做老高孙，但是我过得很开心，很 happy 啊。Saya seperti kera menjaga cucu, tapi saya menjalani dengan senang. 所以来到人生最后一个阶段， Saat kita masuk ke tahap terakhir hidup kita, 让我们乐在生活，发出生命的光辉，让乐龄成为什么黄金的岁月。 biarlah kita menikmati kehidupan dan bergembira sehingga di fase terakhir kehidupan kita diisi dengan sukacita. 接下来摩西说：“你的力量如何？” Kemudian Musa berkata, bagaimanapun kekuatanmu, 那这个力量啊是指什么呢？ apa artinya kekuatanmu? 那现代中文译本它这样翻译什么？愿你有生之年永享什么康宁？ Di dalam versi Mandarin disebut semoga hidup aman dan damai sejahtera sepanjang hari-hari. 原来这个力量啊是指康宁的意思。 Ternyata kekuatan itu merujuk kepada kata damai sejahtera. 康宁就是身心灵都健康。 Damai sejahtera itu maksudnya sehat secara fisik, mental maupun rohani. 那在旧约圣经的原文希伯来文，平安是什么？叫做 shalom。 Di dalam perjanjian lama, damai sejahtera itu disebut shalom. 那圣经讲的平安就是包括什么？身心灵的健康。 Shalom itu mencakup damai sejahtera secara fisik, mental, dan rohani. 那身就是指身体。 Fisik itu berarti tubuh. 我们乐龄人士啊，更应该什么照顾身体的。 Kita di usia indah harus menjaga tubuh kita. 那有一句话说：“上帝创造人的身体，这是给人最奇妙的主治。我们需要一生来管理我们的身体。” Tuhan menciptakan tubuh manusia yang merupakan struktur paling ajaib yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi kita harus menggunakan semuanya untuk belajar mengelola tubuh kita. 管理身体为了健康。 Mengelola tubuh itu berarti menjaga tubuh tetap sehat. 现代人啊，都懂得保养啊，保持健康的啦。 Orang-orang saat ini sangat pintar menjaga tubuh yang sehat. 你看早上起来，我们去 morning walk 去走走。 Saat pagi kita bangun dan kita lakukan jalan pagi. 那有些去爬山，去游泳。 Ada yang naik gunung, ada yang berenang. 有些去跳什么赞美操啦，去打太极拳啦。 Ada yang senam sehat dan belajar tai chi. 那这些运动都是什么？保养身体，为了健康。 Semua olahraga ini untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat. 有一句话说什么？要活动，你要活就要什么？叮当，哎哇就会叮当。 Ada satu perkataan yaitu olahraga. Kalau mau hidup maka kita harus bergerak. 人活着就要动，有动你才有什么动力？ Karena hidup kita harus bergerak. Karena saat kita bergerak maka kita punya semangat hidup. 就好像你的车啊，你要常常开动。若是你不动它，久了你要动啊，它就按照被动了，不动了。 Seperti mobil, tiap pagi kita harus nyalakan, dipanaskan. Karena kalau lama-lama kita biarkan, saat kita nyalakan mungkin dia tidak akan. 当然，除了运动，也需要什么健康的饮食。 Selain olahraga, kita juga harus jaga makan. 不要天天大鱼大肉啦。 Jangan selalu makan enak. 最主要也不要天天宵夜了，宵夜很可怕的咯。 Dan yang paling penting jangan selalu makan malam yang terakhir. 这些对健康都有害的啦。 Dan ini semua itu sangat tidak baik untuk tubuh kita. 那乐龄人士最需要的是健康。 Usia tua sangat penting untuk tubuh yang sehat. 然而身体的健康，不是等到你退休之后，你才来保养啊！我告诉你，太迟了。 Tapi tubuh yang sehat bukan artinya kita setelah pensiun baru kita menjaga tubuh kita karena itu sudah terlambat. 趁着你年轻啊，就要开始了咯。 Selagi muda kita harus mulai menjaga tubuh kita. 但愿我们都有健康的身体来迎接黄金的岁月。 Sehingga saat kita menyambut usia senja kita dengan tubuh yang sehat. 那么心啊，是指我们的情绪。 Hati itu merujuk kepada emosi perasaan kita. 我们要学习管理自己的情绪，不要让情绪来掌握我们。 Kita harus mengendalikan emosi kita, bukan dikendalikan oleh emosi. 情绪是能够影响一个人的健康的。 Dan emosi itu bisa mempengaruhi kesehatan orang. 你看几千年前，圣经呢早就告诉我们了，喜乐乃良，喜乐如良药，使人健康；忧愁如恶剂，致人死亡。就是告诉你，情绪影响健康。 Bukankah di Alkitab sudah dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, sehingga itu sangat berefek pada kesehatan kita.
啊，喜乐的人脸带笑容，忧愁的人神情什么颓丧。 Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. 所以我们要学习来掌握我们的情绪。 Sehingga kita harus belajar untuk mengendalikan emosi kita. 啊，有一个功课对每个人都很重要的， Ada satu PR buat kita semua, 就是什么？学习放下。 belajar untuk melepaskan. 还记得吗？我去年来就讲放下一门什么功课，心灵的功课。放 Tahun 下 lalu saya ada di sini dan saya berbagi mengenai belajar melepaskan adalah satu pelajaran. 很多情绪的问题，比如说烦恼啦、生气啦、怨恨啦、忧虑啦，这些啊的原因啊，都是什么？你放不下，你看不开。 Banyak hal-hal yang kita rasakan, emosi, marah, benci, dendam, itu semua itu karena kita tidak lepaskan. 他们说看不开，他们说放不落， Karena kita tidak bisa lepaskan dan kita tetap berpegang. 因为你太固执、太执着，你太坚持自己的意见，你不肯让步。 Karena kita terus mempertahankan pendapat kita, kita tidak mau mengalah. 就是因为你太执着，所以让你很难放下。 Karena kita terlalu gigih membuat kita sulit untuk melepaskan. 所以我们要学习什么？放落放下。 Sehingga mari kita belajar untuk melepaskan. 另一方面，来到我们乐龄的这个阶段呢，很多事情啊，哎呀，不要去管了啦。 Dan banyak hal di usia senja kita sebaiknya jangan kita ikut campur. 让年轻的一代去料理了啦。 Biarlah orang-orang muda saja yang lakukan. 我们管好自己的事已经够了咯。 Yang penting kita mengurus diri kita saja sudah cukup. 若是你还在那边操心啊，就会带给你烦恼，会带给你不安的。 Kalau engkau masih khawatir, maka itu akan membuat dirimu tidak tenang. 我们这些乐龄人士哦，我们还要操什么心？ Kita kan sudah usia indah, kenapa kita harus khawatir lagi? 让我们放下心，享受黄金岁月。 Biarlah kita tenangkan hati, lepaskan, dan kita menikmati usia senja kita. 第三，灵就是灵性。 Yang ketiga, roh adalah kerohanian. 那灵性是指你跟上帝的关系，叫做灵性。 Artinya hubungan kita dengan Tuhan. 我们需要处理好这个关系， Kita harus mengurus hubungan relasi kita dengan Tuhan. 因为这个是关乎生命的问题。 Karena menyangkut kehidupan kita. 你看，若我们跟上帝的关系良好，活着的时候得到他赐给我们的平安，有一天我们离开世上，我们就进入天家，永享永恒。 Selama hubungan kita dengan Tuhan itu baik, saat kita hidup, maka kita akan memperoleh damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, dan kita mati, kita masuk kerajaan kekal. 当我们进入乐龄的时期， Saat kita memasuki usia senja, 也表示说我们进入人生最后一站。 artinya kita masuk halte terakhir dalam hidup kita. 这一站我们要下车了。 Fase ini artinya kita akan turun dari kereta. 我们下车之后，我们还要怎么？还要坐另外一辆的火车，继续我们的旅程。 Saat kita turun dari kereta, kita akan menaiki kereta lain dan melanjutkan perjalanan kita. 我们下车之后又要上车，因为我们的旅程还没有结束。 Saat kita turun, maka kita harus naik lagi karena perjalanan kita belum berakhir. 我们下车表示世上的生活结束了， Saat kita turun, artinya kehidupan kita di dunia sudah berhenti, 我 sudah 们又 selesai. 上车表示说我们要开始天上的生活了。 Dan saat kita naik, artinya kita akan memulai perjalanan di surga. 你的日子如何，你的力量也如何。 Seberapa umurmu, sebegitu juga kekuatanmu. 你界定怎样过，你界定过怎样的日子，上帝就给你怎样的力量。 Kita yang memutuskan kehidupan seperti apa yang ingin kita lalui, maka Tuhan akan berikan kekuatan yang setara. 那世界一个伟大的艺术大师啊，叫做大番茄啊。 Ada seorang tokoh yang begitu besar, Leonardo da Vinci. 他是意大利人啊，他的故乡就在意大利的米兰啊。 Da Vinci adalah orang Italia di Milan. 你可能不认识他，但是你会看过他所画的那个图画啊。 Mungkin engkau tidak mengenal foto ini, tapi mungkin engkau mengenal karya-karyanya. 啊，你们这里有没有这张啊？这张图画啊，这个是他画的《最后晚餐》。 Ini adalah perjamuan terakhir.
还有说世界最美的微笑啊，蒙娜丽莎的微笑也是他画的。 Dan foto senyum terindah Mona Lisa juga digambar 这 olehnya. 个伟大的艺术大师他讲了这样的一句话， Dia berkata demikian. 他说一天的日子过得美，你就可以睡得什么很舒坦；一生的日子过得美，你就可以死得很愉快。 Menjalani hari yang indah maka boleh tidur dengan nyaman. Kalau jalani seumur hidup dengan indah, maka kita boleh kembali ke Tuhan dengan sukacita. 对艺术家来说，人的一生过得美，哎，这才是真正的艺术啊。 Bagi seniman, hidup yang indah itu adalah seni yang paling tinggi. 那么人要怎样过得美呢？ Bagaimana kita menjalani hidup yang indah? 那有一句话可以给我们启示来学习的。 Ada satu pesan yang kita bisa pelajari. 你看，人生要像十字架的模式，向上敬神，向下要爱人，左手要有工作，右手要懂得休息。 Hidup bagaikan salib, ke atas hormat kepada Allah, ke bawah mengasihi sesama. Pekerjaan di tangan kiri, relaksasi di tangan kanan. 那这句话把我们基督徒的生活描写得很清楚啊！ Dan dengan sangat jelas menggambarkan hidup kita sebagai orang Kristen. 要爱神，又要爱人。 Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia. 你要工作，但是你要懂得休息啊！ Ada saatnya bekerja dan ada saatnya untuk istirahat. 这就是叫做全方位的生活。 Ini artinya hidup dalam segala aspek. 这样的生活才是叫做幸福的人生。 Hidup seperti ini adalah hidup yang bahagia. 我们要过的就是这样的生活。 Dan hidup seperti ini adalah hidup yang harus kita lalui. 那乐龄就是乐在生活的年龄。 Usia gembira yaitu menjalani hari-hari dengan gembira. 那一方面，我们继续享受生命的喜悦； Di satu sisi kita menikmati keindahan hidup. 另一方面，我们在最后的年岁继续发挥生命的光辉。 Di sisi lain saat kita hidup kita terus memancarkan indahnya kehidupan. 所以 Kemuliaan Tuhan. 愿主祝福我们所有的乐龄人士， Kiranya Tuhan memberkati semua usia indah, jemaat usia indah di gereja 在 kita. 我们进入黄金的岁月里，让我们能够享受什么生命的喜悦。 Saat kita menjalani fase usia indah di hidup kita, biarlah kita menikmati kasih sukacita dari Tuhan. 我们来祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Allah Bapa kami bersyukur. 你爱我们， Tuhan mengasihi kami. 你接受耶稣基督，让我们成为你的孩子。 Melalui pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan menjadikan kami 谢 anak-anak-Mu. 谢你，我们可以称你为阿爸父。 Terima kasih kami boleh menyebut Engkau Allah Bapa. 我们感谢你， Kami bersyukur 我们这一生有主，你与我们同在同 Kami 行。 merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan berjalan bersama 我 kami. 们在每一天的生活当中都能够体验到主你自己的恩典。 Dalam hidup kami merasakan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. 我们谢谢你， Kami 求 bersyukur. 主帮助我们， Tuhan tolong kami. 让我们进入乐龄这个岁月的时候， Saat kami memasuki usia senja, 让我们珍惜人生最后这一个阶段， kami bisa memanfaatkan dengan baik-baik masa-masa itu. 让我们靠住你的恩典活出丰盛的生命， Dengan mengandalkan rahmat Tuhan, kami menghidupi hari-hari dengan sukacita. 让我们的生命能够成为更多人的祝福。 Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi lebih banyak orang. 天父，我们继续将每个弟兄姐妹交在你的手中， Tuhan kami serahkan setiap jemaat anak-anak-Mu di dalam tangan Tuhan. 愿你把你的平安喜乐充满我们的心，也充满在我们的家中。 Biarlah Tuhan yang memberikan, melimpahkan sukacita damai sejahtera ke dalam hati kami dan keluarga kami. 我们这样的祷告是靠我主耶稣基督得胜的名求。 Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan. 阿门。 Amin.